Ha? Dah sambung lagi ah? Lag lah. Aduh. Okey dah. Oh, sorry. Dia jam. Baik. Okey. Sambung balik. Tadi dia loading interrupted. Internet rumah kot. Tiba-tiba dia jadi problem. Nah, ini bukan masalah kamera. Ini masalah internet. Baik. Tak apa, sambung. Baik. Dan apabila Malaysia mengumumkan akan membuat mass sample test kepada kawasan red zone, maksudnya semua orang dalam red zone, bukan semua orang, seramai-ramai mungkin akan membuat ujian antibody rapid test kit. Kita harap dan kita akan tengok lebih ramai yang akan dikesan. Bukan saya harapkan begitu, tapi kita jangka mungkin lebih ramai akan dikesan. Okey, baik, clear. Baik. Saya masih lagi dalam bab mengulas pasal sidang media ni. Masih lagi dalam bab sidang media ni. Panjang rupanya cerita bab sidang media ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Sambung lagi, tuan. Key ICU tiada sakit, bla 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 bla, exit strategi tak ada apa yang menarik. Stay at home walaupun PKP akan tamat. Itu je, tak ada apa yang menarik. Alright, lain. Baik, soalan terakhir. Bila perang ini akan selesai? Bilakah peperangan ini akan selesai? Bilakah dia akan selesai? Dia angkat senapang dan dia tembak dulu. Mana tembak-tembak ni? Bila dia akan selesai, tuan-tuan? Baik. Menurut kata pengarah kesihatan, menurut WHO, virus ni akan reda pada tahun hadapan. Perang ini akan selesai pada tahun hadapan. Itu kalau vaksin dijumpa. Selagi mana vaksin belum dijumpa, peperangan belum tamat. Tapi kata Datuk Hisham, vaksin akan mengambil masa sekurang-kurangnya 1 hingga 1,5 tahun. Dia dapat kesan virus pada Disember. Kalau korang masih ingat, Disember lagi virus telah pun mula dikesan di China. Disember lagi. Dan Malaysia telah pun bersedia pada peringkat awalnya. Tapi kalau kita ambil kira Disember, worldwide dah mula kesan virus ni. Kalau kita kira setahun setengah lah. Yelah, paling tidak pun pertengahan ataupun mungkin suku pertama tahun depan baru dapat jumpa vaksin ataupun baru dapat dipasarkan vaksin. Jadi sebenarnya kita berdepan dengan masalah besar tau. Kita masalah besar kerana kita tak tahu sejauh mana kita nak teruskan PKP ataupun kita nak teruskan sistem persekolahan. Saya call, sambung cerita sikit. Saya call dengan seorang menteri. Siapa nama dia? Kan salah sebut nama kan, orang marah pula. Tapi yang pentingnya, Datuk Samsul Anwar Nasarah. Kawan baik saya sebenarnya. Sebenarnya kawan baik saya ni. Dia sekarang menteri apa? Nampak sangat aku ni sebab dah lama tak follow menteri ni. Anwar Nasarah menteri apa Anwar Nasarah menteri apa dulu? Sekarang dia menteri apa? Sekarang ni Anwar Nasarah ialah menteri apa ni? Alamak. Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Aduh, nak cari dia punya jawatan ni kan. Sebab nama sekarang menteri jawatan orang kan sekarang nama apa? Terlampau panjang-panjang. MP Lenggong Perak, betul. Saya tanya dia. Saya kata, apa pendapat YB? Apa pendapat Datuk lah? Kalau kata benda ni berakhir lah, PKP ni berakhir, Datuk rasa macam mana? Bila kita boleh start kerja? Bila kita boleh start pergi sekolah? Bila kita boleh start kehidupan macam biasa? Dia kata je lah, dia ni menteri, jadi mestilah Datuk ni juga berhadir dalam program-program menteri, mesyuarat-mesyuarat kabinet sebagainya kan. So dia tahulah sebut sedikit. Jadi dia kata, Walaupun PKP ni tamat sekalipun, tapi norma kehidupan biasa memang takkan berlaku selagi mana perang ni masih mengganggu. Masih mengganggu kita. Okey. Teruklah line teruk sangat ke ni? Stop emoji gang kacau live. Teruk sangat ke line saya ni? Yang spam emoji ni tolong apa pasal? Ada masalah besar ke? Kenapa? Korang rasa macam terganggu ke? Kenapa? Saya tak faham apa masalah korang sebab saya nampak ramai yang komen pasal emoji please lah. Kenapa kawan-kawan? Kenapa? Ada masalah ke? Lain? Okey je kan? Saya punya QC kata okey.
QC kata okey. Baik. Loading okey je kan? Diorang kata okey, saya punya QC pun kata okey je. Baik. Okey. Dia kata je ni. Dia kata norma kehidupan biasa takkan dapat diteruskan. Maksudnya sekolah mungkin akan lebih lambat. Kalaupun dibuka untuk kelas-kelas exam, semua orang tahu benda ni, semua orang tahu. Cuma saya minta daripada direct dari seorang menteri. Saya call tadi after maghrib. Sembang dia, Datuk, sembang dia. Apa Datuk punya opinion? So dia kata macam itulah. Dia kata apa yang dia difahamkan, norma biasa takkan dapat diteruskan. So saya pun tanyalah Datuk, macam mana Datuk, korang kerajaan nak bagi sembang. Saya sembang dia macam sembang kawan-kawan. Datuk, macam mana takkan kerajaan nak suruh mak bapak pergi kerja, tapi sekolah tak buka, taska, tadika semua tak buka. Jadi mana nak letak anak-anak ni? Nak suruh anak-anak pergi mana? Soalan ni benda ni saya dah sentuh sehari dulu lepas kan. Dah pun disebut 2 hari lepas. Cuma kali ni saya nak ulang sebab kali ni saya dapat sembang dengan seorang menteri. Jadi saya nak dengar pula apa pendapat menteri. Jadi dia kata Itulah Azrul. Saya pun nampak, kita orang pun nampak, MKN pun nampak benda ni. Memang kita tak boleh nak simply buat satu keputusan yang memberi masalah. Dia tak boleh nak macam simply tutup, simply suruh orang pergi ke apa ni, saya tak faham. Ada suara double ke? Betul ke? That's why saya tak suka nak baca komen. Once saya baca komen, saya dah mula rasa macam terganggu. Suara saya double ke? Tak ada. Okey. QC kata okey. QC kata okey. Baik. Okey. Dia kata apa? Dia kata iyalah Azrul, kita orang faham Azrul. Kita orang pun faham. Kita orang pun dah bincang benda ni. Dan MKN takkan buat keputusan yang bermasalah. Maksudnya kalau kata MKN kata semua orang pergi kerja, semua sektor dibuka, budak-budak tak boleh, budak-budak pula nak hantar mana? So benda ni MKN kena ambil kira. So menteri kata betul lah Zul, kami memang dah bincang dan MKN memang akan pastikan benda ni tidak akan berlaku mengejut. Mengejut, semua industri buka, semua sektor buka balik, tapi sekolah tak boleh. Sedangkan tadi dia kata, Azrul, you bayangkan Azrul, kalau sekolah buka Azrul, 5 juta orang, kanak-kanak dan juga remaja, 5 juta akan start keluar rumah pergi ke sekolah. 5 juta, betul ke angka tu? Betul kot kan? Bermaksudnya 5 juta pelajar seluruh negara. So, bagaimana nak handle 5 juta ni? That's why tak boleh. That's why MKN kena fikir panjang macam mana strategi terbaik. Pening kepala MKN ni. Sebab dia nak suruh orang pergi kerja, nak tutup PKP, tapi dalam masa yang sama nak ambil kira juga budak-budak yang tidak akan dihantar ke sekolah. Macam mana nak buat ni? Memang pening kepala lah kan. Sekejap. KP KKM sentuh exit test kit. Okey, baik. Sambung lagi. Sekejap lagi saya baca komen. Baik. Sebab tadi ada orang PM saya suruh saya baca komen kerap-kerap sikit. Tapi kadang-kadang bila baca komen saya dah mula lost. Dah mula tak dapat nak fokus dekat saya punya topik. Baik. Dan saya terus tanya lagi. Datuk, ini bukan bidang Datuk. Datuk menteri sumber asli. Jadi tapi saya sekadar pendapat sebab Datuk dia pun pernah attend meeting kabinet sebagainya kan. Saya minta Datuk punya opinion lah. Datuk, apa pendapat Datuk? Macam mana Datuk pelajar universiti tak dibenarkan balik kampung. Dia orang dah sebulan lebih. Semalam dah sembang benda ni, betul tak? Saya ulas balik sebab saya sembang dengan menteri. Menteri, konon-konon. Bagus sangatlah konon-kononnya kau ni Azrul, sembang dengan menteri, konon-kononnya. Baik. Okey. Kenapa pelajar universiti tidak dibenarkan balik ke kampung sedangkan mereka telah pun berada di universiti lebih sebulan? Sedangkan pelajar daripada overseas balik ke Malaysia hanya dikuarantinkan 14 hari. Lepas tu mereka boleh dibenarkan balik kampung. Bebas. Semalam ada orang hantar ayat kera anak di rumah, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Tapi sebenarnya orang tu bukan kera di hutan. Mereka tu memang orang luar, orang kita, orang Malaysia balik ke Malaysia. Bukan soal kera di hutan. Cuma mereka tu memang orang kita. Baik. Cuma maksudnya kenapa pelajar dari luar boleh balik
kuarantin 2 minggu dan bebas balik kampung. Kenapa pelajar kita sampai sebulan lebih stuck dekat hostel? Dia kata, ya Azrul, betul jugalah apa yang awak cakap ni Azrul. Saya faham, kami pun nampak benda ni Azrul. Betul, memang ada logiknya. Logik lah. Dah sebulan lebih, kenapa nak tahan lagi? Oh, menteri kata logik. Oh, maknanya aku punya cakap ni betul lah. Kan? Tapi dia kata, tapi pula. Tapi Azrul, kau kena fikir Azrul, kau kena fikir. Kalau kita bagi diorang ni balik kampung, ini bukan satu universiti Azrul. Ini melibatkan college community, ini melibatkan maktab perguruan, ini melibatkan semua IPT, ini melibatkan ribuan orang, puluhan ribu, mungkin puluhan ribu lah, mungkin lebih kot, yang akan berpusu-pusu balik kampung. Macam mana nak handle dia orang ni? Saya pun mati kutu sekejap nak jawab apa dengan dia ni. Saya nak jawab apa dengan dia ni? Saya nak kata, Datuk, tak boleh lah itu, Datuk. Saya cakap. Saya kata, Datuk, tapi UUM dah buat. UUM dia berjaya menguruskan pelajar dia balik ke kampung. Dia kata, tapi tu awal-awal Azrul. Masa tu awal-awal. Sekarang ni dah sampai ke penghujung-penghujung ni, kita tak boleh nak slow down dah. Kita dah tak boleh nak slow down. Sekarang ni masa kita nak betul-betul keras. No more slow down. Saya pun bagi lagi. Saya kata apa, Datuk? Kalau tak nak slow down, kan? Kenapa sidang parlimen nak buat? Ayat nak bagi trap kononnya lah. Macam pandai sangat kau Azrul nak bagi trap. Okey. Kalau Datuk kata nak keras pada ujung-ujung ni, kenapa nak buat sidang parlimen? Tak boleh ke postpone? Cikgu jeling je komen aku. Baik. Dia kata apa? Itulah kau kena faham Azrul. Itulah kau kena faham. Ini perlembagaan. Sidang parlimen tak boleh lewat dalam tempoh 6 bulan. Semalam saya dah ulas. Tapi saja saya nak minta menteri punya opinion. Konon-konon menteri lah kan. Saya nak dapatkan komen menteri lah kan. Saya supaya lebih berkredibiliti kan. So dia kata tak boleh, sebab sidang parlimen kena dibuat dalam tempoh 6 bulan. Tak boleh lewat daripada 6 bulan. Kalau lewat, akan terbubarlah parlimen tu. Saya pun tanyalah, tak ada ke sebarang kuasa lain yang mampu untuk nak overrule the perlembagaan supaya sidang parlimen ni dipospon juga? Tak boleh Azrul. Kita ada dia panggil apa sebagai tiga institusi dalam melaksanakan perlembagaan ni, bukan sekadar agung. Dia kata ada 3 faktor, dan 3 ni mesti dipatuh dan mesti dihormati. Jadi kod mana sekalipun tidak boleh tidak. Sidang parlimen mesti dibuat 18 Mei. Oh iya ke Datuk? Habis macam mana cara nak buat Datuk? Nanti kan katanya kan kerajaan yang suruh buat social distancing. Boleh ke buat social distancing dekat parlimen? Apa cara pun dia kata Azrul, kita mesti kena buat. Kita mesti kena make sure social distancing, saranan daripada KKM, semua tu mesti dibuat, dia kata. Tak boleh tidak, mesti dibuat. Mungkin Agong tak datang, mungkin baginda cuma bagi dia punya teks, atau baginda cuma membuat ucapan dalam bentuk video ke apa ke, tak sure. Tapi sidang parlimen mesti kena dibuat walaupun hanya 1 hari. Lepas hari tu tak apalah, boleh hold 6 bulan lagi baru buat balik. Tu dia punya prosedur. Okeylah, fine lah. Saya pun tanya yang terakhir. Kita nak tanya pun kadang-kadang risau juga, sebab kadang-kadang menteri dia bukanlah nak jawab semua kan. Tanya lagi, Datuk, your opinion Datuk. Your opinion, Datuk. Your opinion, adakah PKP ni akan tamat hujung bulan ini? Soalan cepu mas. Soalan perangkap yang sebenarnya saya tahu menteri akan jawab secara play safe. dia takkan jawab ya ataupun tidak. Dia kata macam ni lah. Dia kata kita tengok memang angka telah pun menurun. Tapi jawapan walaupun tak play safe, tapi ada bagi hint. Kita dah tengok angka dah makin menurun. Tapi sebenarnya kita belum selamat, sebab kita masih lagi ada banyak lagi kes-kes yang ada. Masih lagi ada kes-kes harian. Jadi untuk menghentikan PKP bukan boleh simply berhenti macam tu saja. Tapi dia kata kalau pun berhenti Azrul,
pelbagai SOP ketat, yang ketat-ketat gila punya akan diperkenalkan. Walaupun PKP ni dihentikan. Mungkin ada sektor tak boleh lagi beroperasi, sekolah dan sebagainya, begitu. And then saya tanya dia pasal apa lagi ya? Pasal MITI. Sebenarnya dia bukanlah orang yang betul pun boleh menjawab, tapi sebab dia menteri kan. Saya tanya dia, Datuk tahu tak? Ada orang dah suruh staff dia pergi kerja tau. Ada orang dah suruh staff dia pergi kerja. Sedangkan saya baca dalam hebahan oleh KKM, antara syarat utama sebelum pergi kerja lah dia kena negatif. Dia kena disahkan negatif, sihat ataupun sihat untuk memulakan pekerjaan. Tapi dah ada orang yang suruh staff dia pergi kerja. Macam mana tu? Ya ke Zul? Betul lah. You tolong WhatsApp saya? Okay. Saya nak tanya kepada KKM, Menteri Kesihatan, saya nak tanya kepada MITI. Okay, fine. Besok juga saya akan forward semua surat-surat surat-surat yang saya dapat dalam WhatsApp. Ramai orang WhatsApp saya bagi surat arahan pergi kerja. Saya akan bagi pada menteri besok juga. Biar majikan dia padan muka. Jahat tak? Kita belanja satu kita nak bagi dia rasa sikit, bagi dia betul-betul tahu, betul-betul faham. Kau sabar. Okay, alright. Kalau kita dah jumpa surat-surat tu, kita akan bagi. Kita akan make sure majikan dia kena. Kita bagi pada majikan, pada menteri, biar menteri tahu apa yang jadi. Biar menteri buat laporan kepada MITI. Siapa yang ada surat, bagi saya malam ni. Kuang. Aduh. Okay, entah apa benda tak aku buat ni. Alright, baik. Okay. Dah korang kata terlampau serius sangat. Okay. Dah aku gelak seorang dah. Okay. Tapi betul, siapa yang ada surat-surat tu, forward kat saya. Saya nak forward kat menteri esok. Biar menteri baca surat-surat arahan tu. Kita hantar kat dia. Baik tuan-tuan, kita masuk ke topik hari ni tuan-tuan. Pendek je. Topik macam biasa. Ada sekejap ada orang kata cikgu baca data terlalu panjang sampai sejam setengah, sejam lebih data je. Tak. Kau jangan salah faham. Cuba korang mendalami, cuba korang menghalusi, cuba korang menyelami apa yang saya cuba buat hari-hari. Saya bukan baca data saja. Daripada data tu saya akan kembangkan kepada isu-isu semasa. Walaupun kadang-kadang saya suka mengarut-ngarut, sembang-sembang kosong, tapi sembang kosong yang saya sembang tu ada benda, ada faktanya. Saya bukan sembang pasal cerita Makcik Kiah pergi jumpa dengan Mak Senah. Saya bukan cerita pasal bab Pakcik Karim ajak Pakcik Mae pergi ke kebun. Tak ada. Saya bercerita tentang, walaupun benda tu dapat macam sembang-sembang, tapi ada fakta dalam tu tuan-tuan. Jadi saya minta maaf kalau ada yang rasa macam bosan, rasa macam tak seronok live saya sebab data sampai sejam lebih. Tak. Dalam data tu, nampak data pendek saya baca. Dalam tu saya kembangkan bab tadi, bab menteri. Bab menteri saya masuk dalam bab data juga. Bab universiti saya masuk dalam bab data juga. Bab lain-lain pun saya masuk dalam bab data juga. Data hanya guideline untuk saya nak go through senario hari ni. Itu hanya guideline saya. Tapi dalam tu saya akan kupas di sebalik data yang saya dapat daripada pelbagai sumber. Faham ke tidak? Faham ke? Faham okeylah. Alright, baik. Baik tuan-tuan. Sambung tuan-tuan pasal topik hari ini. Hari ini saya sentuh pasal dua tajuk tuan-tuan. Mana pergi WhatsApp? WhatsApp pula apa? Mana pergi saya punya ni? Okey, baik. Okey, tuan-tuan. Tadi tuan-tuan, antara yang disebut, antara ayat penting yang disebut oleh Datuk Nur Hisham Abdullah. Datuk Seri kan? Datuk Seri Nur Hisham. Datuk Seri ke dia? Datuk Seri Datuk ah. Okey, baik. Dia kata perang belum selesai. Tuan-tuan, semakin banyak PKPD, semakin banyak kluster-kluster baru dikesan,
adakah kita rasa kita boleh bernafas lega, menarik nafas lega dengan penurunan angka? Saya tanya balik korang. Korang tolong respon dulu. Antara ayat saya, antara soalan saya ialah, adakah korang rasa bilakah PKP ini akan berakhir? Korang rasa PKP ini akan berakhir bila? Jom kita, saya nak dengar komen korang. Korang rasa PKP ini akan berakhir bila? Okey, adakah dia akan berakhir 28 hari bulan? Adakah dia akan berakhir pada pertengahan Mei? Atau korang rasa dia akan berakhir entah bila lagi? Saya tengah tunggu the best comment ni yang saya nak baca. Bilakah PKP akan berakhir? Okey, saya tengok kat sini dia kata apa? Okey. Bila tiada kes baru. Paling awal, okey ni Muhammad Adlan Abdul Raub. Paling awal pun selepas raya. Kenapa selepas raya? Sebenarnya saya ada benda yang saya setuju dengan dia ni. Paling awal pun lepas raya. Kenapa lepas raya? Okey, saya akan ulas. Saya baca dulu korang punya komen. Dia kata lepas raya. Raya ketiga, lepas raya. Ramai jawab lepas raya. Berakhir bila kes bawah Hazim Frankos. Berakhir bila kes bawah 10 dalam seminggu. Bawah 10 Bawah 10. Mana single digit lah. Single digit. Okey, dalam tempoh seminggu, hari-hari single digit. Okey, alright. Saya kutip dulu 2-3 komen. Okey. Hakim Khai, bila lebih banyak kluster dapat dikesan dan dalam kluster tersebut berkurang dengan drastik. Ya, good idea juga. Bukan good idea, good jangkaan. Alright, last question saya ambil. Bukan last question, last pendapat saya ambil. Penghulu hari, rasanya diteruskan lagi ni. Bab red zone bertambah lagi, kluster-kluster pula bertambah lagi. Kes-kes baru pun masih ada. Macam mana kita nak stop PKP ni? Baik tuan, sekarang saya respon. Baik, kenapa saya pun rasa PKP akan tamat sekurang-kurangnya sampai lepas raya? Kita sekarang ni, dia kena ada dua mekanisme tau. Dia ada dua mekanisme ataupun dua penanda aras. Yang pertama kes. Kes harian mesti, dia bukan soal kes harian. Kena faham Bukan soal kes harian. Kes harian kalau ada kosong sekalipun. Okey, contohnya kenapa Kedah, Penang, Perlis dan mana lagi? Kalau dapat kita lihat negeri mana yang menunjukkan kes yang ni dua negara yang cantik. Tengok Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Tapi Perlis, Kedah dan Pulau Pinang hampir setiap hari. Saya kira Perlis dah lebih seminggu dah. Dah lebih seminggu tidak ada kes baru. Baik, tapi kenapa Perlis belum ditamatkan dia punya PKP? So, penanda aras dia bukan hanya pada kes yang baru. Faham tak? Penanda aras dia ialah kepada juga kadar kebolehjangkitan dalam komuniti dan dalam rawatan. Maksudnya, selagi mana tinggi kadar kebolehjangkitan dan selagi mana ada new case dalam komuniti, kes tidak ataupun PKP tidak boleh dihentikan. Tuan-tuan, kita ada lebih kurang 8 hari sebelum PKP fasa 3 selesai. 7 hari lah saya cakap, 7 hari lah. Kes kadar kebolehjangkitan masih ada, masih lagi tinggi daripada kita punya unjuran, dan new case juga masih ada dan new cluster juga masih ada. Tuan-tuan, lumrah, rutin dan juga rasa dan juga kehendak orang kita apabila berlakunya sambutan Aidilfitri, saya kira antara yang payah nak kawal. Dalam keadaan sekarang, apabila ketiga-tiga penanda aras ni belum dapat dicapai, dan ada lagi new cluster yang muncul, adakah kita
nak bagi ruang kepada orang kita untuk bebas. Dan pada ketika pula sambutan Aidilfitri semakin dekat. Ya, dekatlah. Lepas puasa sambung raya. Sambung raya. Jadi, adakah kita nak bagi ruang kepada rakyat kita untuk nak beryak-yak-ye? Nak beryak-yak-ye. Sedangkan kes dalam komuniti masih ada, dan sedangkan ketiga-tiga unjuran, kena faham ketiga-tiga unjuran dan ketiga-tiga penanda aras belum tercapai. Hari-hari sekarang ni hampir setiap minggu ada diumumkan kluster-kluster baru. Perlis ada buka bazar, are you sure? Azim Nazrin, are you sure? Perlis ada buka bazar? Saya difahamkan satu negara tak dibenarkan ada buka bazar. Mana boleh Perlis buka? Ini ialah arahan untuk seluruh negara, kan? Adakah ini betul, Azim Nazrin? Ataupun anda membuat statement-statement provokasi? Okey, baik. Baik, sambung. Baik, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kalau tadi merujuk kepada korang punya pendapat, saya juga setuju yang PKP ni paling tidak pun akan disambung lagi ke fasa kelima. Fasa keempat, maksudnya fasa keempat, iaitu bermula 29 April dan mungkin membawa sampai ke pertengahan Mei. Itu paling cepat kalau nak berhenti. Saya tak nampak dia akan berhenti pada 28 April. Sebab segala unjuran belum dapat dicapai dengan baik, dan segala dia punya dia punya penanda aras, penanda arasnya belum lagi dapat dicapai. Okey, faham? And then, tuan-tuan, dalam keadaan sekarang, tuan-tuan, kalau korang perasan pula, cuba kita tengok kepada semua sidang media oleh Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu Menteri Kanan Keselamatan, Menteri Kanan dalam kurungan keselamatan, dia sentiasa mengumumkan penambahan kes-kes tangkapan baru dan melibatkan begitu ramai pula warga asing, dan sampai diumumkan pula terpaksa disediakan penjara khas kepada tahanan PKP. Tuan-tuan, semalam ni saja close sikit topik. 2 hari lepas saya rasa macam sedih pula bila tengok ada orang share satu story, bapa bawa duit shilling, bawa tabung, bawa duit shilling. Okey, dia bawa duit shilling sebab anak dia masuk anak dia dipenjarakan atas kesalahan melanggar PKP. Bawa duit shilling, nak bayar denda ataupun bayar compound kepada anak dia. Jadi inilah dia. Dalam keadaan sekarang ni, banyak kes sudah pun berlaku sampai dibuka pula 3 ke 4 penjara khas untuk PKP. Jadi keadaan ni menampakkan bahawa kadar kepatuhan masih lagi tidak total. Dan kalau diberi yak-yak-ye, kalau diberi benda ni kalau diberi benda ni, apa korang rasa? Kalau diberi benda ni, jawabnya yalah, orang akan jadi bebas dan akan membuka kepada berlakunya kes-kes baru dalam komuniti. Betul tak? Saya dah mula rasa macam mana cakap? Saya tak dapat nak buat ramalan lagi tau. Dulu saya suka buat ramalan. Saya suka buat macam kata, percaya tak benda ni akan sambung begini. Saya tak suka nak buat ramalan lagi sebab saya rasa macam ramalan saya dah rasa macam bukan lagi tak masuk akal. Tapi saya rasa macam ramalan saya sebenarnya akan membuatkan orang sekarang, korang sendiri pun dah macam tak rasa macam debar lagi. Betul tak? Dulu kan kalau bila kita dalam first week PKP, semua orang macam apa benda yang akan berlaku ni? Apa lagi? Kan? Benda sambung ke? Sekarang ni semua orang bila tanya kan, sambung tak? Bila tanya, semua orang akan kata sambung.
Sambung tak? Aku rasa sambung. Aku rasa sampai orang dah mula bersedia dengan sambung daripada tak sambung. Orang dah mula bersedia dengan ya akan sambung sampai bulan 6 macam tu. So saya rasa macam aku nak buat ramalan apa? Bila aku buat ramalan orang kata aku tahu dah mana ni. That's why bila saya sentuh dulu saya suka sembang bab data panjang lebar sebab saya tahu ramai orang tak tengok PC. Dulu mana ada orang tengok sidang media? Kan? Tahu tak sekarang ni semua sidang media di Berita Harian ke, di Metro ke, di NSTP ke, di kumpulan Straits Time, dia punya view beratus ribu, 500 ribu view. Tengok dulu 500 ribu view ni konsert ataupun hiburan punya program. Sekarang ni sidang media hari-hari orang tengok sampai 500 ribu lebih. Kan? Dia orang dah mula pandai main data dah. Saya tengok kan dalam saya punya grup Telegram, orang dah mula share data. Saya kata kalau macam ni aku nak goreng apa ni? Bermaksud sekarang ni orang kita dah mula alert, dah mula tak kisah dah dengan PKP ni sambung ataupun tidak. Tapi tuan-tuan, masalahnya apabila orang kita sudah pun mula berada dalam titik selesa. Titik selesa maksudnya mereka dah rasa macam PKP ni is not anything problem with us. Betul tak tuan-tuan? PKP ni bukan lagi benda yang besar bagi kami. PKP ni bukan lagi benda yang rumit bagi kami. Kami boleh bebas bergerak sebenarnya, tak ada masalah. Kami boleh pergi sana sini, tak ada masalah. Kami boleh pergi mana-mana, bawa anak isteri, boleh pergi sana sini, tak ada masalah pun. Kami tak pernah risau apa-apa pun. Jadi apabila mentaliti masyarakat kita dah mula rasa macam PKP, sebab mereka dah mula follow data, mereka lebih tahu pasal data, mereka dah tahu dekat mana roadblock yang straight, kat mana roadblock yang ringan, kat mana area yang memang tak ada roadblock, kat mana area yang ada polis, kat mana area yang ada rela. Dia orang dah mula rasa macam PKP ni ialah tempoh bertenang bagi dia orang nak relax di rumah. That's why sekarang ada orang yang suka, bila saya perasan tadi saya perasan dalam sidang media oleh Datuk Ketua Pengarah Kesihatan, kan, ada komen yang memang tak bagus lah komen dia. Dia kata apa? PKP kena sambung lagi, kami nak rehat lagi di rumah. Mereka menggunakan istilah rehat di rumah. Bermaksud PKP ni bukan lagi halangan bagi diorang. PKP ni bukan lagi masalah bagi diorang. Ada yang komen saya sayang COVID. Sama ada Lang Buka Sama ni dia nak bagi perli pada mereka yang lain ataupun tak. Tapi maksudnya sekarang ni dia nak bagi ramai orang sekarang ni dah mula macam rasa this is not problem with us. Betul, saya nampak benda ni clear. Dulu awal-awal orang rasa macam lama aku resahlah tak boleh pergi tengok wayang, tak boleh pergi shopping, tak boleh apa, tak boleh ni. But now orang dah rasa macam dah biasa dah. So bila orang dah terbiasa, bila dia jadi macam satu kebiasaan, maka orang dah mula macam, korang tengok kat luar sekarang dah mula bebas dah. Orang dah mula, cuma ada beza dulu dekat luar tak pakai mask. Sekarang ni orang nampak orang ramai pakai mask. Dulu orang dekat pasar raya beratur belasah. Sekarang ni orang dah mula beratur ikut 1 meter. Tapi mereka dah rasa macam ini kebiasaan bagi mereka. Biasa. Bila orang anggap itu sebagai perkara biasa, orang dah mula macam tak kisah untuk langgar apa-apa pun. Betul tak tuan-tuan? Saya nampak itu betul. Saya pun dah mula rasa macam biasa dah. Aku keluar pergi kerja, setakat nampak roadblock. Roadblock pun tempat yang sama hari-hari. Aku nampak roadblock yang sama hari-hari. Aku nampak orang yang sama hari-hari. Aku boleh lalu. Dah tahu dah roadblock ni selamba je lepas. Sampai ke office, parking kereta, masuk office, balik rumah, pergi kedai, parking kat mana. Tak ada apa-apa yang macam awal-awal pada minggu pertama PKP rasa macam aku stres, aku nak keluar rasa stres. Takut kan kena tangkap ke tidak. Sekarang semalam saya nampak dekat kedai dekat Kajang. Selamba je. Bangla, sekumpulan Bangla 4 orang. Masuk kedai, siap sembang-sembang sama dia orang, beli barang, macam tak ada apa. Dia orang keluar sekumpulan. Sedangkan kita tahu Bangla duduk serumah je pun. Kan? Tak ada je serumah seorang. Kan? Tapi
Ini yang saya risaukan kerana PKP ni dah jadi macam biasa bagi dia orang. Cikgu-cikgu pun dah mula rasa macam okey, tak ada masalah, kita boleh buat kerja kat rumah, kan? Tadi pun saya tengok wife saya pun malam buat kerja rumah, pagi pun bagi kerja di rumah. So ini bukan lagi halangan bagi dia orang. Walaupun ini nampak benda yang baik kerana kita dah mula terbiasa dengan norma baru. Kita dah mula biasa dengan norma baru. Tapi masalahnya, adakah norma biasa ni bagus untuk kita? Kerana once kita dah mula rasa macam selesa pada zone ini, kita dah rasa macam this is our comfort zone. No, ini bukan comfort zone, tapi inilah zone perang. Awal-awal itu kita memang rasa macam dalam zone perang. Tapi sekarang kita dah mula rasa macam dalam zone selesa, comfort zone. Betul tak? Betul tak? Okey. Saya baca jap komen ni, saya nampak pasal PKPD ni. Dayat Min Nurazlan, kami PKPD ni ada juga hikmahnya. Government boleh cuci pendatang asing. Ramadan boleh beribadat dengan lebih baik di rumah. Okey, betul. Macam semalam kata Umi, kan? Ada cikgu viral pakai green screen hari ni. Nur Afarul ni adalah kita punya admin dalam grup pencerita. Okey, baik. Kami kerja di saya baca komen lain lagi. Zul Majidi Yaakob. Mana tadi ya? Lepas lah. Okey. Kami kerja oil and gas. Disebabkan COVID, harga minyak dunia terima tempias dan terkesan. Begitu juga dengan kerja kami. Ya, betul lah. Tapi masalahnya, okey, bagi mereka yang terkesan, kita kena nampak sekarang, kita kena pandang daripada dua sudut yang berbeza. Satu, bagi mereka yang berniaga. Bagi mereka yang memang terkesan dengan ekonomi yang merodom. Mereka ini memang terkesan, memang akan gila-gila terkesan. Sebab bagi mereka PKP ni tempoh yang sakit bagi dia orang. Tapi sekarang ada satu kelompok lagi, PKP ni ialah zon selesa bagi mereka, comfort zone bagi mereka. So ini yang sebenarnya bahaya ni. Sebab mereka dah mula rasa macam best lah, duduk rumah, tak ada apa nak buat. Alah, setakat tak ada pergi tengok wayang, okey lah. Kat rumah boleh layan main game, boleh hapus semua everything. Kan? Alright. Baik tuan-tuan, sambung. So sekarang apabila kementerian mengumumkan fokus akan diberikan kepada red zone. Jadi apapun keadaannya tuan-tuan, kawasan red zone mesti diberi perhatian penuh. Dalam masa yang sama mengelakkan zon hijau dicemari ataupun diganggu. Kerana sekarang tuan-tuan, ni red zone semakin bertambah. Hari demi hari bertambah zon-zon baru. Macam hari itu kat Muar, Kota Kinabalu juga masuk sebagai red zone. Malah semua red zone belum lagi diisytihar sebagai zon-zon yang reda dan sebagainya. Jadi sekarang ni apa keadaan sekalipun kita nak red zone tu, semua orang faham red zone ialah kawasan yang berisiko tinggi. Jadi sekarang ni apa keadaan sekalipun red zone mesti diberi keutamaan. Cuma sekarang tuan-tuan, apabila red zone ini belum lagi dibebaskan daripada red zone, korang lihat sekarang ni, cuba kita pergi lebih dalam kepada red zone tuan. Pergi lebih dalam. Okey, contoh. Selangor ada beberapa kawasan red zone. Negeri Sembilan juga ada beberapa kawasan red zone. Johor juga ada area-area red zone. Jadi tuan-tuan rasalah. Kalau red zone, kalau PKP ditamatkan sedangkan red zone masih wujud, korang rasa macam mana? Korang rasa macam mana untuk mengawal pergerakan merentas, tak payah pergi sampai negara lah, tak payah pergi sampai negeri lah, pergerakan merentas daerah atau mukim. How to control that? Katalah Kajang ni red zone dan bangsa tu dah boleh bekerja. Tiba-tiba keluar arahan PKP ditamatkan tapi red zone stop, tak boleh keluar. Macam mana saya nak pergi kerja kat bangsa? Saya dalam Kajang. So that's why PKP ni ataupun PKP ni tidak boleh sekadar mengambil kira red zone. PKP juga kena mengambil kira semua zon-zon lain yang mungkin terlibat dalam situasi merentas sempadan, iaitu merentas sempadan negeri, sempadan daerah, sempadan mukim, sempadan negara. Kena faham? Jadi dalam keadaan sekarang ni, apabila KKM mengumumkan dia orang akan bagi penumpuan penuh kepada red zone, saya rasa ini satu lagi hint yang PKP ni tak boleh
berhenti pada 28 April. Sebab red zone masih lagi bertambah. PKPD bertambah, red zone juga bertambah. Baik. Okey, baik. Saya berhenti sekejap. Kita baca komen seorang dua before kita tutup lah kot. Sebab korang pun dah mula rasa bosan kot. Saya hari ni topik saya macam tak best lah. Kan? Tak best kan? Boring kan topik hari ni? Kan? Cikgu, apa ni? Nasyarif. Cikgu, red zone dikira total keseluruhan yang dijangkiti tapi tak ditolak dengan orang yang pulih. Memang tak akan berubah lah. Ya, betul Nasyarif. Tapi dia ambil kira kadar kumulatif dan juga kadar keboleh jangkitan. Dia sebenarnya dah tolak. Tapi mungkin dia ada satu dia punya garis panduan dia ataupun benchmark dia untuk mengenal pasti untuk merubah red zone jadi zon biasa. Okey, contoh. Kenapa Kedah belum lagi diisytihar sebagai negeri hijau? Memang Kedah tu sebagai negeri hijau kuning. Tapi kenapa Kedah Perlis belum bebas? Sebab dia perlukan tempoh incubation period. Walaupun orang tu dah pulih, tapi 14 hari diperlukan untuk memastikan dia benar-benar pulih. Jadi tuan-tuan, kalau Kedah 14 hari berturut-turut kosong kes, barulah dianggap sebagai negeri yang sukses hijau. Sekarang Perlis belum sampai lagi 14 hari. Baru berapa hari? Baru seminggu lebih. So belum cukup lagi, belum cukup masa, belum melepasi incubation period untuk nak keluar daripada untuk nak declare sebagai negeri bebas. Tak boleh. Ya. Okay, siapa lagi komen? Red, okay ni Adlan Akil. Red zone yang dah 14 hari statik angkanya boleh dikira green zone. Betul? Ini dia. Saya tadi dah beritahu kan. 14 hari statik baru boleh kira sebagai green zone. Baik. Mariah Abdullah. Cikgu tengok berita Thai tadi. Dia apa ni? Depa ni tutup sempadan wilayah, tak bagi wilayah lain masuk untuk mengawal COVID dan denda langgar arahan. Dia PKP. Betul lah. Itu yang patut dibuat pun. Macam wilayah Wuhan lah, macam wilayah Hubei. Masa dia kena, dia terus tutup, tak bagi orang luar masuk, orang dalam tak boleh keluar. Itu yang Nabi suruh pun. Itu yang Islam suruh pun, iaitu apabila berlakunya wabak, orang dalam tak boleh keluar, orang luar tak boleh masuk. Memang itulah yang patutnya diamalkan pun. Kan? Mana lagi? Kalau daerah Samsul Anwar Junaidi sepatutnya sama. Memang ada daerah yang memang red zone. Contoh macam sekarang ni, paling clear daerah paling clear Selangor lah. Selangor hampir semua daerah dia ada red zone. Petaling Jaya red zone. Ceras red zone. Mana yang area yang tak ada red zone Selangor ni? Jadi kalau kata orang Selangor dibuka, katalah okey, contoh katalah dalam, okey, paling mudah kita ambil Mukim. Okey, Hulu Selangor, tahu tak? Kajang ni red zone. Pergi ke Semenyih, bukan red zone. Pergi ke Berandang, bukan red zone. Pergi ke Hulu Semenyih pula. Hulu Semenyih ialah kawasan hijau terus. Zero case. Tak jauh pun Kajang dengan Hulu Semenyih. Hanya sempadannya, sebelah-sebelah je. Tapi, kalau orang Hulu Semenyih gatal-gatal duk meronda-ronda masuk Kajang, dan dia pula bawa balik penyakit pada Hulu Semenyih, kan bahaya. Sedangkan Hulu Semenyih ni kampung kecil yang sekarang ni tengah green zone. Macam juga di Kedah, di Yan, betul tak di Yan? Yan Kedah, dia tu green zone. Kalaulah orang Yan ataupun orang Kuala Muda yang red zone gatal-gatal pergi buat ye dalam Yan dan membawa masuk penyakit dalam Yan, kan dah problem. Kawasan green zone pula sekarang ni dimasuki dengan wabak kerana perangai orang red zone. Nampak tak? Okey, sambung. Red zone kampung, ni Azmi Osman, red zone tu kampung, taman, mukim, daerah negeri dan negara. Sebenarnya tapi negara dah memang semua negara dah declare red zone. Mana ada lagi negara dalam Asia ni yang bukan red zone, kan? Okey. Zulkarnain, bukan bosan lah cikgu, data tak ada nak jimat, tak nak rugi tu esok hari. Alamak, kedekut data lah korang. Alright, saya pick up lagi 5 komen. Boleh? 5 komen before kita tutup dengan lagu kita. Nak pick up lagi 5 komen. 5 komen je lagi. Siapa lagi komen? Ada Tanjung Warisan, Kuala Langat. Okey, Sabah banyak daerah hijau dari mula PKP. Tapi dah mula start dah Syamsul Anwar. Dah mula start ada red zone di Sabah.
Ni apa ni? Ben Harry ni. Ini satu yang dikongsikan oleh banyak orang yang buat viral ni. Fasa 3, 15 April, 28 April. Fasa pemilihan. Fasa 4, 29 April. Tapi ini yang viral. Kita tak tahu sejauh mana betul lah ni. Fasa 4, 29 April sampai 12. Okey, kita tengoklah betul tak betul. Harap tak lah kot. Okey, sambung lagi 2 komen. PKP 3 ramai orang kerja punca muncul kasa-kasa baru. Saya setuju Muhammad Yaakob. Betul, PKP 3 ni ramai orang pergi kerja. Bangsa asing tu, warga asing tu ramai pergi kerja ni. Masalahnya dia orang ni tak mau sembang lagi lah bab ni. Kawan kata saya ni asyik habis-habis duk ulang isu sama. Tapi benda ni memang entahlah. Bosan sikit cikgu, kurang sound effect. Tak nak lah sound effect hari-hari nak buka. Saya bagi sikit. Bagi ni. Bersemangat. Alright. Okey, saya terbaca di Korea Ayang Sari. Saya terbaca di Korea 169 yang negatif COVID-19 dan sembuh tapi mula negatif ini. Tak mustahilkah? Ya, Ayang Sari, betul. Memang betul ada kes yang negatif di Korea positif balik. Betul. Dan KP Kesihatan pun tak nafikan benda ni. Maksudnya Malaysia pun ada risiko ni. Dia tak kata, tak pernah sekali pun KP menafikan. Tak pernah sekali pun KP menafikan kemungkinan untuk dijangkiti balik. Tak pernah. Memang dia kata boleh dijangkiti balik. Boleh. Dan memang boleh. Dan sama ada dia jadi sebagai weak ataupun heavy. Tapi majoriti yang kena sekarang ni ialah majoriti yang weak. Okey, yang weak. Okey, lagi 2 komen last. Banyak Nur Lokman, banyak perancangan sebelum PKP, kena tunggu lepas PKP. Habis JPJ tutup pula. Tak apa, JPJ katakan tak ada masalah. Lesen Rotek boleh buat. Rotek tak payah renew, pakai je. Apa nama? Last comment sebelum saya buka lagu. Sekarang masa buka lagu boleh lagi saya nak baca komen. Papa Firdaus Johor, daerah di Johor dah meningkat red zone, contoh Muar dan Kulai dalam seminggu. Nampak tak? Nampak tak? Sebab bila dia orang buat red zone, dia akan bagi fokus. Bila bagi fokus, ramailah yang akan dikesan. Okey, baik, sebelum kita tutup, kita belanja doa dulu kot. Ada orang minta doa. Saya bagi doa dulu boleh? Korang cuba menghayati doa ni tuan-tuan. Doa ni bagus untuk kita menghayati bersama. Okey? Jom kita hayati doa ni tuan-tuan. أين الصلاة وأين غاب المنبر بل أين صوت بالتلاوة يجهر بكت المآذن والمساجد أغلقت وبكى فؤادي والمدامع تنثر مذ أن خلقنا والصلاة مقامة واليوم جاء بمنعها من يخبر ذاك احتراز من عدو صامت دهم الأنام فساء ذاك المخبر قالوا كورونا فاتكم متربص فتكاتفوا وتجنبوا ولتحذروا فتفرقت تلك الجموع حزينة وقلوبهم من حزنها تتفطر والروح تهفو للصلاة جماعة ولجمعة تاقت نفوس تجأر يا رب فاذن بانكشاف عاجل ما عاد صبر من لبعد يصبر Okey, betul lah, betul. Doa je ramai yang left. Doa je ramai yang left. Apa nak buat? Tak apalah, tuan-tuan. Itu ada lumrah kita. Doa je ramai yang left. Saya pun tak faham kenapa. Jangan lupa kawan-kawan, sebelum kita tamatkan live kita pada malam ni tuan-tuan, seperti biasa, tolong jangan lupa share live hari ni tuan. Jangan lupa share live hari ni. Kalau korang tak share, dia macam kurang lah. Nak ujung-ujung ni tolong share dulu dan keep comment,
kita belanja lagu dari Apak ni. Macam biasa lagu tema kita lah. Lagu tema kita before kita tamatkan live pada malam ni tuan. Kita belanja dulu lagu Apak. Okey. Tapi mana komen tadi? Saya nampak tadi macam komen tadi. Ada soalan tadi, ni. First time Nil Azuni, first time join live cikgu ni. Tiap-tiap malam ke ada live? Ya, tiap malam pukul 11.15 malam. Hari-hari 11 suku. Baik. Saya kira tamat dah untuk malam ni tuan-tuan. After 10 second saya nak stop. Apa perancangan cikgu live untuk bulan puasa ni? Abu Nawas. Bulan puasa ni saya akan buat live tapi mungkin 2 hari sekali, bukan hari-hari. Kita dah nak juga bagi peluang untuk nak fokus kepada ibadat kan. Jadi 2 hari sekali insya-Allah. Kita akan kurang pun dah mula bosan dengan saya kan. Keep comment. Betul ke? Korang dah mula bosan kot dengan saya kan? Jap, saya bagi korang dengar benda ni kot. Penting ni. Penting ni korang dengar Ya. Saya rasa korang dah mula bosan dengan saya kan. Sejak akhir-akhir ni slow sikit. Apa tiba-tiba ni? Kan? Akhir-akhir ni dia macam tak ramai yang follow kan. Share pun dah kurang. So mungkin korang dah mula rasa bosan kot. Okay. Baik. Okay, keep comment dan kita akan tamatkan dalam masa 10 saat dari sekarang. 10 9 tak ada koyak lah. Mental tak ada koyak punya. 7 6 5 4. Siapa yang belum join grup Telegram, join grup Telegram kita. Baru sonok ramai-ramai dalam tu. Dah 1000 lebih. Dah hampir 1100 orang dalam tu. 2. Jap. Apa ni? 1. Dan kita berjumpa lagi pada malam besok jam 11.15 malam. Bye-bye. Okey. Follow pencerita. Support pencerita. Dan jangan lupa bersama dengan semua platform anda pencerita. Terbaik.